pakai amah, adakah jadi ummu walad bapak? Sebut itulah. Padahal dia dah jadi ummu walad saya. Bolehkah bertindak dua ummu walad? Tiada jadi mak anak bagi asal. Sekalipun berasal pakai, dapat anak, dia tak jadi ummu walad bapak, dia jadi ummu walad saya. Pasal hamba tu saya yang pakai, dia ummu walad naik taraf sebab saya. Okay. Dan jika tiada ia mak anak bagi furu'. Baik, kalaulah amah tu tak mak anak, maksudnya bukan ummu walad. Maksudnya dia tu statusnya amah lagi. Bila amah ni maksudnya sama ada amah tu saya pakai tapi tak ada anak, masih status dia amah, dia bukan ummu walad. Ummu walad hanya akan diistilahkan jika dia hamil dengan sebab saya. Itu baru dipanggil ummu walad. Baik. Jadi kalau katalah yang ni amah saya, sama ada saya pakai atau tak pakai, tapi dia tak pernah hamil dengan sebab saya, dia umumnya amah. Saya tahu asal pakai. Istilah subah milik apa tadi selesai tu. Nak sebut tang nak jadi ummu walad siapa? Maka jadi mak anak bagi asal, dia akan jadi ummu walad bagi asal. Pasal apa ni? Pasal masalah syubhah milik ni. Jadi seolah-olah macam hamba tu bapaknya. Saya pula tak pakai lagi hamba tu. Hamba saya pun banyak, ada 20 orang, yang ni yang ke-21. Bapak pakai hal ni, saya tak usik lagi hal ni. Ataupun saya usik tapi dia tak pernah hamil dengan sebab saya. Bapak pakai, dia ummu walad, pakai pula benih power tu, dapat anak. Anak lah cerita bab anak ni, kita cerita ummu walad. Dia lah ummu walad, bukan ummu walad saya. Dia lah ummu walad bapak, asal sah bin ke bapak. Yang tadi walaupun sah bin ke bapak, tapi status ummu walad saya, pasal dia dah ummu walad saya. Isau ummu walad ni pasal apa? Pasal sabit siapa sahib ummul waladnya, dia mati maka menikah. Saya kalau hamba tu saya pakai, dapat anak, saya mati dia menikah. Walaupun saya tak sebut engkau menikah lah bila aku mati, tidak, dia terus dapat status tu. Jadi kalau saya pakai dah jadi ummu walad, asal pakai jadi ummu walad lah tu. Ummu walad saya ke ummu walad bapak? Dia ummu walad saya, pasal dia ummu walad dengan saya. Jadi bapak mati tak jadi menikah lagi, dia tunggu saya, pasal saya ialah ummu walad dia. Yang tu adalah syubhah milik. Okey. Dan wajib atasnya, atas bapa, atas usul tadi, atas asal, harga amah ibu bagi furu'. Wajib atasnya harga amah ibu bagi furu'nya serta dengan mahar yang tersebut. Wajib atasnya, atas asal, harga amah, harga hamba ibu bagi furu'. Ibu bang ni ibu anak bagi furu'. Jadi itu amah saya. Dan saya dah jadi dia dah jadi ummu walad saya. Bapak pakai. Bapak pakai memang tak jadi ummu walad dia. Mas kahwin memang dia kena bayar. Dah sebut mas kahwin tadi. Dia kena bayar harga ibu. Tapi yang ni Ustaz, masalah kalau saya dah pakai ni yang tak sebut faham ni, yang tak dapat taraf Ustaz, bukan mak anak. Kalau bukan mak anak, baca sikit belakang tu, jika tiada ia mak anak bagi furu', maka jadi mak anak bagi asal dan wajib. Okey, masalah bukan jadi mak anak ni. Amah saya asal pakai, nisbah anak dah bicara, waktu syubhah bayar mas kahwin dah cerita, mahar misil, dan dia kena bayar harga ibu bagi furu'. Bagi harga ibu, bayar harga ibu bagi furu' maksudnya milik saya. Dia kena bayar harga hamba tu. Pasal sekarang jadi mak anak, saya dah tak boleh pakai lah hamba tu. Pasal dah jadi bapak punya. Pasal apa bapak punya? Bapak dah bunting dengan dia. Okey. Serta dengan mahar yang tersebut, mahar dah sebut tadi, maka jadi mak anak. Pasal apa? Kerana sudah jadi mak anaknya, mak anak asal. Dan tiada wajib harga anak. Harga anak macam mana? Harga anak tak kena bayar pasal anak merdeka. Pasal anak merdeka. Siap. Dah haram atas asal merdeka ia berkahwin dengan amah furu'. Habis pergi tuan, tak pergi duduk ulang-ulang amah-amah ni payah agak. Panjang pun panjang, tuan-tuan lapar lah pergi balik.
Halo. Kalau pasal diganggu nanti bila baca sekali lagi pula kan. Nak ulang refresh balik. Ni bagi lalu sekali faham tak faham punya pasal berlaku esok mengaji lain. Tengok lain kitab. Rasa pernah mengaji lah. Aku pernah mengaji kat ustaz tu. Ustaz pernah sebut dulu. Nanti aku tengok materai aku. Baik. Haram atas asal yang merdeka ia berkahwin dengan amah furuk. Okey, ni masalah kahwin lah. Tadi masalah pakai. Masalah kahwin. Masalah kahwin boleh ke kahwin? Amah tu amah saya. Amah tu amah saya. Apatah lagi bahasanya saya pakai. Bapak tak boleh kahwin lah. Kalau ikut tadi macam mana? Tadi pun kalau ikut tak boleh tu. Tapi masalah ada syubhat infaf. Kahwin tak boleh. Satu kaedah saya sebut di awal tadi, mana-mana perempuan yang saya dah pakai atas nama isteri ataupun saya dah pakai atas nama amah, bapak tak boleh pakai lah. Tu istilah menantu dia. Kalau dah atas isteri menantu, atas amah tu amah furuk. Okey. Begitu juga dengan asal. Bapak kahwin mana-mana perempuan, walaupun muda terang tenteng lagi. Saya 40, bapak saya kahwin anak dara 18. Wow. Patutnya saya kahwin 18, bapak kahwin 18. Bapak umur 80. Cerai perempuan tu, saya boleh ambil tak? Tak boleh. Pasal apa? Hukum mak tiri. Sama ada bapak pakai ataupun tidak. Bapak pun 80, tak larat lah. Bukan boleh pakai, menikah saja. Tolong basuh baju dia. Macam mana? Saya tetap tak boleh ambil. Saya hukum mak tiri. Nak sebut tu kaedah fiqh yang besar tu. Dia kata siapa yang telah dipakai oleh furuk, asal tak boleh ambil. Siapa yang telah dipakai, saya nak guna bahasa pakai lah. Siapa yang telah dipakai oleh asal, furuk tak boleh ambil. Satu, jangan gedik-gedik ambil mak tiri. Jangan gedik-gedik. Walaupun mak tiri muda gila punya. Tak, mak tiri ialah mak tiri, tetap ibu mertua aku. Sikit bahasa-bahasa tu. Kalau tak faham pergi ke mana, tak faham. Baik. Jadi haram kahwin dengan amah furuk kerana amah furuk seperti bersekutu ia padanya, kerana bagi asal itu syubhat ifaf. Pasal ada istilah syubhat ifaf. Belah tu sekutu, kalau faham sekutu ni asal mana tu kongsi. Kalau saya sebut dengan bahasa mudah tadi, gunakan bahasa simpel tu lah. Siapa amah yang dah jadi milik saya, apatah lagi saya pakai, asal tak boleh pakai. Jadi dia akan masalah apa? Masalah dah lah, satu, walaupun dia bukan umur walad atau umur amah, nisbah anak, katalah asal tu, sepatutnya saya kena infaf dia, infaf usul. Tapi saya tak infaf kan, jadi salah tu ada kat saya. Tapi dia ada sekutu nisbah masalah infaf, dan masalah sekutu dari sudut itu adalah amah furuk. Tu sekutu dua tu. Nisbah anak kena infaf bapak, tapi dah amah furuk. Ada dua masalah tu. Dia takkan boleh bertembung. Jadi tak bertembung itulah maka asal hukumnya adalah haram. Dan nafkah pada harta furuk, dan begitu juga wajib nafkah pada harta furuk. Kalau katalah bapak ni kahwin dengan perempuan tu, nanti nafkah furuk juga. Masalah infak juga kita dah belajar tu. Persalahan jika asalnya sahaya. Okey. Tetapi jika memilih furuk akan isteri asalnya, tiada terpasah nikahnya. Bersalahan tu masalah sebaliknya. Baca dulu belakang tu. Bersalahan jika asalnya sahaya. Kalau asal tu, asal dia ialah asalnya status hamba. Jika asalnya sahaya, tetapi jika memilih furuk akan isteri asalnya, tiada terfasah nikahnya. Nikahnya nikah asal. Okey. Tadi masalah lain, ni masalah tani pula tengok. Disebut bersalahan tu kita ambil yang masalah ni. Bersalahan ada kes macam ni. Jadi kes tadi tak serupa dengan ni. Jika asalnya saya, istilah asal ni bukan asal mana asal usul, tapi asal ni mana bapak ataupun datuk.
Datuk dia ni, bapak dia katalah, bapak dia status hamba. Dia ni merdeka. Kes siapa ni jangan kira kan. Kita andaikan persoalan macam ni. Bapak dia hamba. Baik. Dia merdeka. Katalah kita nang bapak kita hamba, kita merdeka. Tetapi jika memilih furuk akan isteri. Baik. Isteri asal kita, bapak kita yang hamba tu, dia kahwin. Dia hamba, tapi dia kahwin. Dan dia kahwin tu sama-sama hamba lah. Tapi kita orang merdeka. Bila dia kahwin hamba tu memang isteri bapak lah. Baik. Bila isteri tu isteri bapak, sekarang kita ada duit, kita beli bini bapak tu daripada tuan dia. So kita duit banyak, kita beli tu, memilih akan isteri asal. Kita beli bapak isteri tu. Bila kita beli, kita punya tu bini bapak, tapi hamba kita. Mana yang masih kekal? Jadi hamba kita ke bini bapak? Bini bapak. Pasal apa? Bini bapak. Bini bapak nak tak share weh. Tak. Sekalipun pasal saya pula ambil itu dengan kaedah milik. Bapak dengan kaedah isteri. Lepas yang ni ialah isteri bapak kan. Jadi isteri bapak, anak memang tak boleh kacau apa lah. Istilahnya mak tiri saya. Nikah macam mana? Terpasang nikah bapak tu. Dah. Pasal apa? Memang isteri bapak. Pun milik dalam milik saya. Jadi boleh ke saya pakai? Oh, mana boleh pakai. Itu kata bapak saya dah pakai perempuan tu, saya tak boleh pakai dia. Kalau ambil atas CP tu pun nasihat tu. Cuma dia bahas khusus atas masalah hamba. Membanding dengan sebut masalah tadi. Jadi kalau masalah tadi tak masalah kahwin lah. Katalah amah tu amah saya, bapak pergi kahwin. Mana boleh? Haram tak sah. Haram tak sah. Haram tak sah pasal anda boleh, pasal saya punya. Nisbah benih apa tadi itu masalah tadi, masalah tak boleh tu. Tak boleh. Yang kata haram tu tak boleh tu saya sebut. Walaupun ada masalah syubhat infaf. Kalau kaedah mudah yang ni tuan, kalau tak relevan dengan istilah hamba tu pun, pasal hamba tak ada, kita kena faham beginilah kaedah kita punya hukum musaharah ni. Mana-mana perempuan yang anak dah pakai, bapak tak boleh pakai. Mana-mana perempuan yang bapak dah pakai, anak tak boleh pakai. Ataupun kalau tak guna pakai pun seguna ini, mana-mana wanita yang telah dinikahi oleh anak, maka asal tak boleh ambil lah perempuan tu, pasal dah jadi menantu dia. Mana-mana perempuan yang dinikahi oleh bapa, anak furuk, tak boleh ambil lah perempuan tu, pasal itu hukum mak tiri dia. Siap. Itu kaedah besar tu, dalam ingat masalah nikah kahwin. Pasal ni kan ada isu-isu, tak tahu lah, kalau di sebelah saya sendiri ada orang tanya sebab tu. Pasal ada orang bertanya macam ni, boleh tak orang perempuan ni dia kahwin dengan seorang lelaki ni pun dah berumur. Memang lelaki ni tak ada keupayaan istilahnya nak setubuh dengan perempuan ni lah. Dan dia dah ada lelaki. Itu perempuan ni pun istilahnya khidmat tu lah, masak memang bagus perempuan ni. Untuk mati bapaknya. Jadi hukum mak tiri ke tu tak? Memang tak setubuh lagi. Boleh tak? Perempuan tu muda lagi pula tu, umur 18. Kawan ni umur 25 lebih. Kata dia, aku tibai mak tiri aku nak. Bagus lah tu mak tiri. Lain pun dah lama dah duduk serumah. Cuma dulu mak tiri yang ni buat bini terus. Sebab tu bapak bukan pakai. Jadi bukan bekas siapa-siapa. Atas nama bini je, tapi tak pakai pun. Boleh ambil? Tak boleh. Quran sebut, la tankihu ma nakaha abaukum. Jangan kamu nikahi mana-mana perempuan yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kamu. Termasuk bapak tu datuk, nenek, moyang ke atas. Mana-mana perempuan yang telah dinikahi oleh usul, tidak boleh perempuan tu diambil oleh furuk. Ya. Tu istilah haram mu'abbad lah tu. Maksudnya selama-lamanya lah, sekalipun bapak tak ada. Dia bukan haram pasal masa bapak ada kita tak boleh ambil perempuan tu. Bila bapak dah tak ada, so we can take over lah. No. Tu haram mu'abbad selama-lama. Bapak kata akan nikah, aku terima nikahnya walaupun bapak tak boleh pakai. Pasal bapak dah umur banyak, adalah itu. Bapak tak ada kemampuan. Aku terima je nikahnya. Tutuplah kita pintu dengan perempuan tu. Pasal apa? Mak tiri lah.
Sampai bila mak tiri? Mu'abbad. Tu istilah mu'abbad. Assalamualaikum. Begitu juga menantu. Bapak terliur tak kira kat menantu ni. Menantu pun umur 40. Patutnya kahwin dengan bapak. Dia kahwin dengan anak dia. Kata baik kahwin dengan bapak. Tapi anak yang teringin gedik-gedik tu, dia nikah. Jadi anak dia menikah. Dapat menantu. Sepatutnya menantu ni matching dengan bapak. Tapi anak dia dah terima. Aku terima nikahnya. Bapak tu terliur menantu kau. Menantu kau. Walaupun anak cerai. Walaupun anak mati. Bapak tak boleh ambil lah. Pasal apa? Tu isteri bagi puruk tidak diambil oleh ustaz. Tak boleh ambil oleh ustaz. Dah haram atas seseorang berkahwin dengan amah mukatabnya. Hamba mukatab. Masalah nak kahwin, buat apa kahwin? Ada asal yang sebut haram kita berkahwin dengan amah mukatab. Amah mukatab ni hamba perempuan yang kita mukatabkan dia. Istilah mukatab kita pernah jumpa dulu, ialah kita janjikan dia merdeka dengan bayaran tertentu. Katalah hamba ni kita beli perempuan. Waktu kita kata kat dia, kalau kau boleh bayar kat aku setahun 2,000 aku menikah dengan kau. Carilah duit apa, meniaga kain batik ke apa ke. Hamba tu dipanggil mukatab. Waktu kita kahwin dengan hamba tu. Betul tak? Pasal apa saya buat ini? Apa kahwin pula? Kau pakai memang boleh lah. Tapi nak kahwin. Tu kepala otak tak betul. Pasal apa? Kerana bagi seseorang itu ada syubhah milik. Ada syubhah milik. Satu pada harta mukatabnya. Dan pasal hamba mukatab masih harta dia. Hamba pula belum merdeka lagi. Pula tu kalau dibatalkan mukatab pun boleh. Pakailah terus. Apa nak menikah-menikah pula? Kalau nak juga atas jalan menikah, atas jalan isteri, menikah kan dia, untuk akad nikah. Boleh, itu boleh. Pasal dia nak ambil perempuan tu atas nama isteri, bukan pakai dia atas nama hamba. Okey. Dan pada raqabahnya. Jadi ada syubhah milik pada masalah harta, pasal dia ialah hamba mukatab lagi, dan pada raqabah dan dia segi merdeka, dia boleh merdeka. Jadi buat apa kahwin? Kalau nak merdeka kahwin, ataupun batalkan mukatab, pakai masih hamba. Yang ni antara mukatab dengan merdeka. Pasal apa kata merdeka? Pasal dia dah dikitabahkan, bayar merdeka. Untuk hamba masih hamba, pasal belum merdeka. Tapi nikah, ya Allah. Tu saya sebut ya, sifat tu ya Allah tu pasal awak kepala otak peot macam tu. Ni bini tapi tak mau tidur. Tapi cerai kan tidak ya. Ya Allah, begitulah bahasa. Ni. Tapi yang ni bukan bab bini, ni muka tabah. Hamba tak pakai. Kau bayar 2,000 aku menikah dengan kau. Tapi tak menikah kan? Tapi dia menikah dengan kau tu. Masya-Allah. Saya nak tunjukkan. Dia kiasi dia tu. Baik. Maka jika memilih mukatab akan isteri penghulu, jika memilih oleh mukatab, dia memilih akan isteri penghulu, penghulunya, terpasahlah nikah penghulunya seperti barang yang jikalau memilih akan isteri oleh penghulunya. Okey. Ini isu macam ni sikit. Maka jika memilih oleh mukatab, hamba mukatab lah. Dia memilih apa? Memilih akan isteri penghulu. Saya buat misal macam ni dah. Misal ke saya ialah hamba mukatab. Saya ialah hamba mukatab. Maksudnya saya ialah hamba yang tuan saya dijanjikan saya merdeka kalau saya bagi bayaran tertentu. Okey, saya sekarang hamba mukatab. Lepas tu saya kahwin. Saya kahwin dengan siapa? Bukan kahwin, masalah memilih. Waktu saya ada duit, dalam proses saya nak merdeka tu, saya beli hamba. Hamba siapa saya beli? Hamba tuan saya. Tuan saya hamba. Ada ke hamba yang lain? Waktu bila dijanji saya merdeka, saya ada duit sekarang, saya nak beli hamba. Orang lain tak ada hamba, tuan yang ada hamba. Jadi saya beli hamba. Memilih mukatab akan isteri penghulu. Isteri penghulu. Payah kan, tak terima masalah. Bukan hamba penghulu. Jika memilih mukatab akan isteri penghulunya. Baca ayat tu dulu. Isteri penghulu terpasahlah nikah penghulunya. Terpasah nikah isteri pasal telah dimiliki oleh hamba, seperti barang yang jikalau memilih
akan isteri oleh penghulunya. Penghulu milik isteri bagi suami, isteri bagi hamba mukatab. Okey, betul. Panjanglah nak cerita. Tuan-tuan saya tak tahu baca faham tak faham kalau baca tu. Saya tahu pening. Saya dah nampak masalah. Macam mana pun sikit masalah gini. Jadi asal contoh, nak bagi dengan contoh mudah, insya-Allah kita apihkan isu ni. Lepas tu faslun fi nikah raqiq, masih ada masalah hamba gitu. Saya hamba mukatab. Baik. Jadi bila saya hamba mukatab, saya ada tuan. Tuan saya tak dapat tidak, dia mesti ada isteri, dia mesti ada hamba lah. Dah saya pun hamba dia kan, mesti ada, mungkin ada hamba lain. Isteri takkan tak ada. Baik. Jadi kita nak contoh dia nak bagi ni, isteri ada. Tapi faham isteri ni bukan isteri merdeka lah. Pasal dia nak bagi contoh, saya milik isteri hamba, isteri tuan, isteri hamba, isteri penghulu. Jadi mestilah penghulu ni dia kahwin dengan hamba. Penghulu ni maksudnya saya hamba, tuan saya dia kahwin dengan hamba. Okey. Saya sekarang hamba, dah mukatab. Saya pun cari duit, saya beli hamba. Hamba saya beli tu adalah isteri tuan saya. Tapi bila, walaupun isteri tuan, tapi isteri ni bukan isteri merdeka, isteri yang hamba. Maksudnya dia hamba orang lain. Jadi hamba atas hamba ni, hamba. Jadi faham ni, tuan saya orang merdeka, dia ada isteri. Isteri dia ni mestilah milik pada hamba lain, pada tuan yang lain. Okey? Tapi sekarang saya beli hamba. Dah hamba saya beli tu adalah, memang saya beli tu hamba, tapi status dia dengan tuan saya, isteri tuan. Okey tak? Bila tuan yang tu isteri dia, bila saya beli, itu adalah hamba saya. Siapa kuat? Siapa menang? Tuan tu atas nama isteri menang ke? Dengan tu saya terpasah hukum jual beli hamba pasal dah bini orang. Ataupun macam ni, bila saya beli, jadi bila saya beli, tuan perempuan tu akan tukar ni. Asalnya dia hamba orang lain. Bila saya beli, dia akan jadi hamba saya. Dia akan jadi hamba saya. Tapi isteri tuan saya. Jangan bagi campur. Isteri tuan saya. Motor saya beli. Bila saya beli, saya punya. Saya pun hamba dia. Tapi isteri saya, tapi hamba saya. Hamba saya milik. Adakah menang hamba yang saya milik ataupun menang tuan saya, itu adalah isteri dia yang berstatus hamba. Itu disebut terpasah nikah penghulu. Pasah nikah, menang saya. Pasal dia dengan perkahwinan, kahwin pula kahwin hamba. Saya beli. Pasah dia, hamba tu milik saya. Terpasah, ya. Tuan dia tak membenarkan. Saya kahwin tu. Itu kalau ikut kuasa dia kat dia lah. Kalau dia atas kata, dia kata yang ni lawan tokai ni, kau kahwin dengan hamba aku terpasah nikah. Tuan dia kata, kalau gitu aku batalkan kitabah kau. Habis. Batalkan kitabah, dia tak ada kuasa untuk pilih harta, tak boleh beli ya. Dari segi kuasa boleh. Dia boleh tegah. Isteri kita, dia ada hamba, isteri yang beli, kan? Suami pakai. Soalan dia macam ni, siapa tuan siapa? Jadi bukan isteri, bukan hamba saya. Bila hamba saya tak boleh pakai lah. Yang saya boleh pakai hamba saya, itu hamba isteri saya. Cuma orang perempuan dia tak boleh pakai hamba dia. Macam mana dia nak pakai? Kalau hamba dia pakai dia lah jadi hamba, bukan hamba dia. Sikit saya pernah sebut isu tu kan. Tapi atas kata isteri saya ada hamba, saya tak boleh pakai pasal saya hanya boleh pakai hamba saya. Saya tak boleh pakai hamba isteri. Betul? Okey. Jadi kes ni kata dia serupa seperti jikalau memilih akan isteri oleh penghulu. Okey.
katalah sekarang saya penghulu itu, tukar kes lah. Saya ada hamba saya. Hamba saya tu saya nikahkan dengan satu hamba lain. Saya nikahkan. Saya nikahkan dia dengan satu hamba lain lah. Baik, bila dah nikah, sekarang saya ada duit, saya beli hamba perempuan tu. Jadi milik saya. Tapi isteri hamba saya. Menang hamba saya ke pasal isteri dia, ke menang milik saya milik dia? Menang milik. Kalau bak hamba ni dia menang milik daripada isteri. Pasal isteri boleh bercerai. Milik dimilik siapa pemilik. Yang tu pun nak sebut kaedah takut bercelaru, tapi tengok kes. Itulah dia nak bagi contoh tu. Okey, cukup. Dengan apa baca macam tu. Jadi kalau kita perhati tu, kita belajar ni tengok semua bab hamba kan. Kata kalau sekali lagi tengok, buat apa belajar bab ni sekali lagi sebut bab tu. Pasal ada dalam perundangan Islam, ada dalam Quran, ada dalam hadis. Yang ni kita belajar ni yang telah dimurtikan mengikut kawaid Imam Syafi'i. Macam mana permasalahan dia. Dan benda ni pun dah berlaku dalam pemerintahan Islam dulu. Kita tak masa pemerintahan Islam dulu, sama hamba apa-apa pun tak ada. Macam mana pun sekali lagi sebut, tu kita belajar macam ni. Tu kalau tuan-tuan tak faham satu hal, kalau faham pun dengan saya sebut, tuan-tuan faham tu dan duduk majlis macam ni lebih baik tuan-tuan daripada tuan-tuan duduk majlis zikir. Sajalah sebut tu. Pasal saya ngaji dulu untuk guru motivasikan kita yang tu. Kita pun banyak benda yang tuan-tuan kena faham bab hamba. Macam mana pun kita lalu gini, walaupun katalah tuan-tuan tak boleh tangkap semua, tapi tuan-tuan kena sekurang-kurangnya dapat gambaran gini apa dia? Banyaknya undang-undang Islam. Semua cantik dengan peraturan. Ada yang ni batal milik siapa, yang ni batal siapa kuat, siapa tak kuat. Perundangan mahkamah macam mana, cubah milik tak hudud. Maksudnya kalau kes dalam negara Islam, bila bicara jangan kata isu orang merdeka ni. Isu hamba pun dah siap perundangan. Buka je kitab macam mana dah selesai. Apatah lagi isu orang merdeka. Apatah lagi isu panda. Isu babi, lemak babi, DNA babi. Alamak, soalan tu very simple, tapi itu pun Malaysia bertabur. Ustaz kata ada DNA babi, sampel ni tak ada DNA babi. Itu pun dia tak cure kan, macam mana nak selesai, macam mana kilang, macam mana lesen. Alamak, bagi saya jadi menteri lah. Sedap saya. Saya lagi kena tangkap lagi. Aja acannya bagi pada muka sikit, itu je. Faslun fi nikah raqiq, wallahu alam. Yang baik pada Allah Taala, silap salah kasar bahasa tak sedap dengar tu silapan yang pandai. Soalan kalau ada. Asyik. Ya. Keluarga 69 tu. Minta komen. Keluarga 69 tu saya tengok zaman tu masa kecil-kecil lah. Awak pun masa tu tak ngaji lagi, fake. Tapi kalau sekali tengok dulu dengan cerita apa, pening juga tu memang keluarga 69 tu. Tapi kalau dengan jalan cerita apa tu, maksudnya apa pernikahan yang berlaku dengan apa nak panggil tu sah tu. Maksudnya keluarga 69 P.Ramlee buat tu, kalau katalah kat tuan-tuan jadi gitu, orang ni kahwin, orang ni, tapi kena tengok elok-elok lah. Walaupun yang ni nak panggil apa, ni panggil apa, yang ni nak panggil isteri, tapi sana yang ni panggil mak, yang ni nak panggil apa, yang ni janda dia, tapi orang ni kahwin, orang ni pakai. Jadi 69 pusing sini pusing kan. Maksudnya nak panggil apa, tutukan terbalik. Kalau tengok dengan filem tu, maksudnya pernikahan yang berlaku tu semua sah, tak ada benda yang istilah menyalahi syarak tu. Pasal semua tu nikah orang yang sah nikah. Apa dia balik, pergi tengok keluarga 69, kaji balik. Ada muskil tuan tengok, kenapa pula boleh kaji orang ni kahwin dengan orang ni? Kalau tuan muskil macam mana? Saya sebut tu atas sebut rambang je. Macam mana pun saya tak buat kajian mendalam tu. Tapi kalau seingat saya lah tengok cerita tu, pasal saya ngaji dulu, memang ada ngaji lah. Masa tu tengok cerita tu, mak ayah apa, demo memang macam tahu cerita P.Ramlee. Cerita tahu sangat lah zaman tu kan. Dia kata, dia buat ni betul je. Mak ayah pun ngaji je. Ngaji pondok, tapi taklah reti dengan Arab ni. Tapi kata dia, betul bah. Maksudnya dia kahwin orang ni kahwin orang ni bercerai, orang ni kahwin orang ni ambil orang ni. Memang boleh, orang ni boleh ni. Memang boleh kahwin dengan orang ni. Yang ni memang boleh kahwin dengan orang ni. Yang ni memang boleh kahwin dengan orang ni. Macam tu kot, dari atas komen tu.
Macam mana pun kalau nak, kalau pasang kita tengok, buat analisa sikit. Buat tuan-tuan nak buat master apa boleh lah tu. Master bab musaharah dalam fiqh berdasarkan kisah keluarga 69 dan kitab Matlaq Madrain. Suggestion lah, saya tak jadi pensyarah universiti kan, saya tak boleh bagi apa-apa work paper tuan-tuan. Itulah kot.